Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada tengah hari ini, diberikan kepada kita nikmat masa, kelapangan, nikmat kesihatan dan yang paling pentingnya iaitu nikmat iman sehingga kita sama-sama mampu datang ke halaqah ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan dan melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk tengah hari ini kita akan sambung lagi tafsir kita pada surah At-Tur, iaitu surah yang ke-52. Tuan-tuan boleh semak melalui smartphone tuan-tuan yang ada Quran terjemahan, pergi terus kepada surah 52 dan terus pergi ke ayat yang ke-20. Kita dah bincang dah sebelum ni, bermula daripada ayat 17. Sebelum ni kita dah ada mukadimah perkenalan pada surah At-Tur. Kita tak bincang detail surah At-Tur ni, hanya dalam bentuk tafsir maudhu'i, berdasarkan kepada tema dia. Topik-topik penting lah. Jadi perbincangan kita dalam surah At-Tur ni adalah berkaitan tentang topik syurga Allah. Okey, sebab itu kita terus bermula pada ayat 17. Tapi saya dah bawa pada tuan-tuan sedikit pengenalan pada surah At-Tur berdasarkan kepada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Baik, ayat 17 kita dah bincang berkaitan tentang siapa penghuni syurga yang Allah sifatkan. Allah Ta'ala menyebutkan penghuni syurga itu adalah Al-Muttaqin. Di situ ada satu clue Allah Ta'ala beritahu pada kita. Penghuni syurga itu adalah orang yang bertakwa. Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Bukan orang berpangkat, bukan orang tak ada pangkat. Yang penting takwa. Jadi peluang untuk ke syurga itu luas. Sesiapa sahaja, siapa yang berusaha mendapatkan takwa, dialah orang yang akan ada peluang dan potensi untuk menjadi ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita kena renunglah sejak sedalam-dalamnya dalam kehidupan kita ni, apa sebenarnya yang kita usahakan dan apa sebenarnya yang kita telah didik kepada anak-anak kita. Hanya mencari kekayaan sahaja ataupun berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey, itu pertama. Kedua, Allah Ta'ala sebut pada ayat 18 berkaitan tentang nikmat kegembiraan yang Allah berikan ke dalam syurga dan jaminan keselamatan daripada azab api neraka. Ayat 18 tu ada dua jaminan, iaitu jaminan nikmat yang bertambah-tambah, nikmat kegembiraan. Dan di situ adalah menunjukkan kepada satu nikmat, iaitu nikmat pemilikan. Dalam syurga Allah, semua yang ada dalam syurga, semuanya pemiliknya adalah ahli syurga. Di dunia ni tuan-tuan, yang kita lihat bukan milik kita. Rumah bukan milik kita tuan-tuan. Sebab apa? Walaupun kata, saya belilah rumah ni, betul. Kita mati nanti tuan-tuan, siapa yang mewarisi? Bukan kita, orang lain. Orang lain yang mewarisi harta kita. Boleh jadi kita tolong kumpulkan, kita tak sempat nikmati. Sebab itu ada seorang ulama ni sebab apa tuan-tuan? Kadang manusia ni aneh, dia kata. Kerana apa? Dia suka tengok duit tu bertimbun, harta tu bertimbun. Dia tengok, dia kumpul harta banyak-banyak, dia tengok, dia happy, lalu dia mati. Dia tak menikmati nikmat yang dia ada. Itu manusia punya sifat tuan-tuan. Dia tengok hartanya bertimbun-timbun, dia happy tengok harta dia, lalu dia mati, tak dapat apa-apa. Sebab apa sahaja di dunia, kita bukan pemiliknya. Bahkan Allah Ta'ala akan tanya kita di hari akhirat tentang harta yang kita miliki. Sebab harta kita bukan milik kita. Kalau milik kita tuan-tuan, kenapa Allah nak tanya?
Sebab harta adalah milik Allah Ta'ala yang dipinjamkan kepada kita. Sebab itu dia berhak untuk tanya kepada kita, macam mana kamu dapatkan harta tersebut dan macam mana kamu belanjakan harta tersebut. Tapi di dalam syurga Allah, apa yang kita lihat dan apa yang kita nikmati, semuanya milik kita. Itu beza tuan-tuan. Dan Allah beri jaminan wa waqahum rabbuhum azabal jahim, tu adalah nikmat perlindungan daripada azab. Okay? Nikmat pemilikan dapat, nikmat kegembiraan dapat, dan nikmat perlindungan. Masuk dalam syurga Allah, tidak ada lagi azab, dan semua orang akan terselamat daripada bencana-bencana di hari akhirat. Pada ayat 19, Allah Ta'ala sebut ada 2 nikmat dekat situ. Minta maaf, ada 3 nikmat. Ni kita ulang kaji tuan-tuan. Kita akan masuk ayat 20, nanti baru kita detailkan. Kulu washrabu hani'a. Di sini tuan-tuan, ada 2 nikmat Allah sebut. Iaitu pertama, nikmat zahir, nikmat makan dan minuman yang seenak-enaknya. Apa sahaja makanan yang paling enak di dunia, dia tidak dapat mengatasi kenikmatan makanan dan minuman di dalam syurga Allah. Sebab itu Allah ikat dengan perkataan hani kat situ. Makanan dan minuman tu adalah yang paling lazat. Itu nikmat zahir. Nikmat batin yang apa tuan-tuan? Pada perkataan kulu washrabu tu, Allah Ta'ala akan bercakap langsung dengan penghuni syurga. Kalau tuan-tuan ingat lagi kita punya huraian, ayat 18 Allah menggunakan perkataan atahum rabbuhum. Ada perkataan hum dekat situ. Hum di situ adalah kata ganti nama ketiga, iaitu mereka. Siapa mereka? Penghuni syurga. Penghuni syurga tu, mereka dapat nikmat sekian daripada Tuhan sekian. Disebut macam tu kan. Mereka tu adalah penghuni syurga. Tapi pada ayat 19 Allah kata apa? Kulu washrabu. Kamu makanlah, kamu minumlah. Allah tukar jadi kata ganti nama kedua. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu ada nikmat zahir, nikmat makan dan minum. Yang kedua ada nikmat batin, iaitu Allah Ta'ala bercakap dengan penghuni syurga secara langsung. Dan itulah kemuncak kenikmatan. Okey, saya bagi satu contoh pada tuan-tuan. Kita kalau rasa stres tuan-tuan, kita buat apa? Kalau rasa stres, makan. Pergi ride. Okey, ada orang macam itulah. Dia rasa stres, pergi. Setuju tak dengan saya? Kalau ada orang kata saya stres, pergi mana? Pergi tengok laut. Tengok laut rasa tenang. Ada orang stres, dia pergi tengok air terjun. Tengok air terjun, tenang. Ada orang dia stres, dia pun pergi hiking, tengok gunung ganang, tenang. Bayangkan tuan-tuan, melihat makhluk Allah yang namanya laut, air terjun, hutan belantara, sungai dan sebagainya. Kalau itu pun melihat makhluk pun menenangkan, apatah lagi melihat Tuhan pencipta makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ni, bukan sekadar nikmat makan dan minum yang zahir tu kita dapat, nikmat batin. Allah bercakap langsung dengan penghuni syurga. Bila Allah bercakap langsung, berarti penghuni syurga akan lihat Allah secara zahir, seperti mana dalam hadis Nabi, di dalam firman Allah, Allah Ta'ala sebut manusia akan lihat Allah Ta'ala tu secara langsung. Dan itu adalah kemuncak nikmat di dalam syurga Allah. Okay. Kemudian Allah kata bima kuntum ta'malun, dan ini adalah nikmat, kita kata penghargaan daripada Allah. Iaitu Allah kata apa? Setimpal yang pernah kamu lakukan. Maksudnya kamu makanlah dan minum setimpal amal yang kamu lakukan. Satu perkara yang kita kena ingat, semua amal yang kita lakukan, pahala syurga di hari akhirat tak setimpal dengan amalan kita. Tak setimpal. Takkan setimpal. Pahala tu mesti lebih daripada amal yang kita lakukan. Betul kan? Kan amalan yang kita buat tuan-tuan takkan setimpal dengan ganjaran pahala. Allah akan beri lebih. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut bima kuntum ta'malun? Nikmat syurga ni setimpal dengan amal yang kamu lakukan. Di situ adanya penghargaan. Allah Ta'ala kalau dalam bahasa kita nak mudah faham lah, Allah Ta'ala akan sebut-sebut amal yang kita lakukan. Dulu kamu diuji dengan kesusahan. Dulu kamu diuji dengan kesulitan. Dulu kamu diuji dengan kepayahan. Tapi kamu minta kepada aku, dan aku tahu kamu minta kepada aku. Hari ini aku bagi tahu padamu, inilah ganjaran untuk kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Dekat dunia ni Allah uji kita macam-macam ujian.
lalu kita serah diri pada Allah, benda tu Allah akan sebut-sebut di hari akhirat. Kita rasa apa tuan-tuan? Kita rasa dihargai sebab amal yang kita rahsiakan hanya kita dengan Allah, Allah sebut sebab dia tahu. Dulu orang lain tidur, seenak-enaknya tidur. Kamu bangkit malam, kamu sujud kepada aku di tengah-tengah malam. Dan aku tahu yang kamu buat. Aku puji amal yang kamu lakukan. Benda tu tuan-tuan, bila kita tahu macam tu, kita beramal dekat dunia ni seikhlasnya sebab kita tahu Allah akan appreciate di hari akhirat. Itu perkataan bima kuntum ta'malun. Susah-susah kamu dulu, kamu tetap keluarkan sedikit harta kamu untuk melakukan infak. Macam-macam lah Allah Ta'ala akan sebut amal-amal yang kita lakukan. Di situ adanya nikmat penghargaan. Okey, benda tu semua kita dah bincang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikutilah kuliah kita yang lalu. Okey, saya tak ulang lagi lah. Tengok ayat 20 tuan-tuan. Perbincangan kita sambung dekat sini. Allah Ta'ala menyebutkan muttaqiina ala sururim masfufah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penghuni-penghuni syurga itu akan duduk bertilikkan. Muttaqiin ni tuan-tuan, dia bukan duduk, dia bukan baring. Kalau duduk disebut sebagai kursi. Ini alat lah. Alat duduk ni kursi. Kita duduk 90 darjah ni kursi. Kalau yang disebut sebagai pembaringan, tempat kita baring tu disebut sebagai sarir, katil. Tapi kalau muttaqiin yang kita sebut sebagai ittika. Ittika ni iaitu dia bersandar 45 darjah. Macam kalau raja tu tuan-tuan, dia bersandar kan, dia 45 darjah. Dia tak duduk, dia tak baring. Kalau duduk 90 darjah, kalau baring 180 darjah. Yang ini dia bersandar 45 darjah tuan-tuan. Alah, macam kita duduk tengok orang duduk dekat swimming pool, ada tempat bersandar tu. Itu 45 darjah kan. Tak ada lagi kursi swimming pool tu dia buat 90 darjah tuan-tuan. Itu pergi kerja. Itu kursi tuan-tuan, tempat pejabat. Tapi yang tempat orang santai-santai itu namanya ittika. Itu namanya ittika. Okey, Allah Ta'ala sebut mereka akan duduk di situ dalam keadaan masfufah, iaitu tersusun ataupun berderetan. Ada dua nikmat Allah sebut dekat situ tuan-tuan. Pertama iaitu nikmat bersandar. Tuan-tuan tengok dalam Quran tuan-tuan, dalam surah Al-Waqi'ah Allah dahulukan nikmat dalam syurga bagi penghuni syurga yang dinamakan Al-Muqarrabin. Penghuni syurga yang duduk di tingkatan paling atas. Penghuni syurga kayangan. Dalam syurga ni ada dua tingkat. Ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Tingkat atas dipanggil Al-Muqarrabin. Yang duduk di tingkatan bawah disebut Ashabul Yamin. Penghuni syurga ada dua tingkat. Tingkat atas, tingkat bawah. Yang duduk dekat tingkat atas, Allah Ta'ala sebut nikmat pertama yang mereka dapat ala sururim maudunah. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Waqi'ah. Iaitu nikmat mereka ni duduk di atas tahta yang bertahtahkan emas dan belian. Kenapa Allah Ta'ala sebut nikmat syurga ni, yang starting dia cerita tempat-tempat baring, tempat duduk, tempat bersandar ni tuan-tuan. Dekat sini dia bukan nak bincang tempat duduk tu tuan-tuan. Sebenarnya Allah nak bagi tahu. Ayat ni yang namanya muttaqiin ni, nikmat syurga adalah nikmat kerehatan. Nikmat syurga adalah nikmat kerehatan. Itu nikmat paling awal Allah sebut bagi penghuni-penghuni syurga Allah. Kerana apa? Sebab sifat penghuni syurga di dunia adalah orang yang bekerja keras. Orang lain tidur, orang mukmin 5 pagi, 4:30 pagi dia dah bangun tuan-tuan. Dia reserve awal lagi waktu dia daripada orang lain. Sebab apa? Untuk dia berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Bahkan tuan-tuan boleh tengok pattern tokoh-tokoh berjaya dekat dunia ni, sama je pattern dia, iaitu bangun awal. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan pernah baca tokoh-tokoh dunia ni bangun pukul 8, pukul 9 tapi berjaya. Saya tak pernah jumpa. Tuan-tuan boleh baca mana-mana tokoh dunia, dia punya starting kejayaan dia sebab dia bangun awal 4:30 pagi. Tak kisahlah dia Muslim ataupun non-Muslim. Orang mukmin dididik macam tu. Macam mana pun dia akan bangun awal. Orang lain tidur, dia dah bangkit dah. Sebab apa? Dia berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Orang lain baru nak bersiap, orang mukmin dah keluar rumah dah, solat subuh jamaah. Lalu tuan-tuan, orang lain pergi kerja, dia pun pergi kerja. Orang lain pergi kerja, kejap-kejap ngetih, kejap-kejap ngetih, kejap-kejap mula. Dia tetap kerja dengan istiqamahnya, dengan jujurnya, dengan sebaik-baik amanah yang dia lakukan. Orang balik kerja, dia pun balik kerja. Orang lain duduk rumah tengok TV, dia dah pergi solat maghrib jamaah. Penat tak tuan-tuan? Penat. Orang lain dah nak masuk tidur, dia baru balik rumah lepas solat isyak.
Kemudian esok pagi orang bangun lambat, dia dah bangun awal dah solat tahajud dia. Hari Sabtu Ahad orang cuti tuan-tuan, orang tak bangun tidur, dia dah bangun macam biasa, rutin biasa. Sebab orang mukmin dekat dunia adalah orang yang bekerja keras. Orang mukmin di dunia adalah orang bekerja keras. Sebab nikmat di dalam syurga adalah nikmat kerehatan. Kalau kita di dunia ni berehat-rehat tuan-tuan, percayalah ada something wrong somewhere dekat amal yang kita lakukan. Sebab tidak ada istilah kerehatan bagi penghuni syurga Allah di dunia. Kita baca di dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun, kata Allah. Penghuni syurga Allah Taala itu di hari akhirat dia dalam keadaan syughul, sibuk dengan kenikmatan. Allah sebut dia sibuk dengan kenikmatan, dia tenggelam ralit dengan kenikmatan, happy sangat, dia rasa nikmat. Lalu Allah kata apa? Dia dan pasangannya akan duduk di atas tempat-tempat pembaringan itu di bawah satu pepohon. Kenapa Allah sebut situ? Sebab Allah nak bagi tahu nikmat dalam syurga adalah nikmat kerehatan. Tuan-tuan baca surah Yasin, starting surah Yasin tu Allah cerita tentang ada seorang lelaki yang dikatakan oleh ulama tafsir sebagai siapa nama dia? Saya lupa dah nama dia. Dia yang disebutkan sebagai ada seorang lelaki daripada hujung kampung tu kerjanya berdakwah. Maksudnya dekat dunia ni sibuk dia buat kerja-kerja agama. Tak ada masa nak rehat. Sebab nikmat dalam syurga adalah nikmat kerehatan. Okey? Jadi tuan-tuan take note dekat situ tuan-tuan. Muttaqiin dekat situ bukan sekadar bercerita tentang bersandar, berbaring dan sebagainya, tetapi adalah menunjukkan nikmat kerehatan. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut perkataan masfufah, berderitan, berderitan ataupun bersusun. Di situ menunjukkan ada satu lagi nikmat yang Allah berikan kepada penghuni syurga, iaitu nikmat bersosial. Penghuni syurga ni dia akan duduk di atas pelamin dia ataupun kita kata tempat bersandar dia tu dalam keadaan bersusun. Dan dia akan duduk bersamaan dengan penghuni-penghuni syurga yang lain dalam keadaan dia, Allah kata apa, Ibnu Katsir kata apa, iaitu saling menatap wajah penghuni syurga yang lain. Kat situ adanya nikmat bersosial. Kita tak boleh nafikan. Manusia salah satu kepuasan hidup ni adalah bersosial. Kita musim PKP tuan-tuan, duduk rumah, ramai orang mengeluh, stres. Sebab apa? Sebab duduk rumah. Kan kita kata rumahku syurgaku. Kenapa nak stres pula? Syurga jadi stres, rumahku syurgaku. Kenapa stres? Bukan stres duduk rumah. Stres kita sebab kita tak berkomunikasi, bersosial dengan orang lain. Dan itu adalah kepuasan seorang manusia. Maka Allah Ta'ala raikan penghuni syurga tu diberikan nikmat bersosial di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, lalu Allah sebut lagi. Apa lagi nikmat Allah berikan? Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan Allah berikan lagi nikmat, iaitu dikahwinkan dengan hurin 'ain. Hurin ini adalah bidadari-bidadari di dalam syurga Allah. Maksudnya di dalam syurga nanti tidak ada yang membujang, tidak ada yang menduda, tidak ada lagi yang menjanda. Minta maaf sebut. Semuanya dalam keadaan berkahwin. Nikmat tuan-tuan. Okey. Baik. Tuan-tuan perhatikan daripada ayat 17 sampai ayat 20. Apa persamaan nikmat ni Allah sebut tuan-tuan? Tuan-tuan perhatikan ayat 17 sampai ayat 20. Apa persamaan nikmat tu? Sekadar tengok je tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan perasan? Kesimpulan awal kita boleh tengok tuan-tuan, bermula ayat 17 sampai ayat 20, persamaan nikmat-nikmat yang Allah sebut dekat sini tuan-tuan adalah nikmat persendirian. Maksudnya dari sudut kita individu ni, itu semuanya adalah kehendak dan kenikmatan secara individual. Tuan-tuan nak makan, ada nikmat makan. Tuan-tuan nak bersosial, ada nikmat bersosial. Tuan-tuan nak berkahwin, ada nikmat berkahwin. Tuan-tuan nak ada kekayaan, tuan-tuan ada nikmat pemilikan syurga. Tuan-tuan nak nikmat perlindungan, ada. Semua lengkap, Allah beri komplit tuan-tuan. Tapi ada satu lagi nikmat yang kurang. Apa dia? Semua ada. Tuan-tuan nak apa semua ada. Daripada rumah, harta, makan, minum, apa lagi? Perkahwinan, kawan-kawan, semua ada. Komplit Allah bagi. Tapi ada satu nikmat yang kurang. Rasa apa tuan-tuan?
Rasa-rasa apa? Tuan-tuan tak nampak? Semua ada ni, semua ada, cukup. Ada satu nikmat kurang. Tak perasan? Tak perasan? Nikmat hidup berkeluarga. Okay, nikmat hidup berkeluarga kan? Mana mak ayah saya? Mana adik-beradik saya? Kita macam itulah tuan. Cuba kalau kita beraya tuan-tuan. Kita beraya kita je, mak ayah tak ada, tak balik kampung. Puas hati tuan. Tak puas hati kita. Kan? Saya rasa kekurangan lah. Allah Ta'ala sangat memahami fitrah manusia ni. Lepas Allah Ta'ala sebut nikmat individual ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat 21. Allah letakkan nikmat kekeluargaan. Allah sambung pada nikmat kekeluargaan. Sebab kalau tak ada nikmat keluarga ni tuan-tuan, tak cukuplah namanya nikmat. Maka tidak adalah istilah pada awal ayat tu, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Orang-orang bertakwa itu akan tenggelam di dalam syurga dan kenikmatan. Kita tak akan rasa nikmat kalau kita tak dapat duduk dengan mak ayah kita, mak ayah tak dapat duduk dengan anak-anak, kan, dengan keluarga besar kita tak akan rasa puas lah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut, lepas semua nikmat individu ni dapat, maka Allah berikan nikmat, iaitu nikmat kekeluargaan. Okey, sebelum kita masuk ayat 21 ni tuan-tuan, kita tengok sedikitlah satu faedah, satu tadabbur yang kita boleh ambil pengajaran dekat sini. Apa dia? Penghuni syurga Allah Ta'ala ni, lepas dia dapat nikmat syurga ni, lalu dia akan bertanya kepada Allah Ta'ala, iaitu mana ibu bapanya dan mana pasangannya dan keluarganya. Dia akan tanya pada Allah Ta'ala. Semua nikmat yang dia nak semua dapat. Lalu dia tanya, mana mak ayah saya? Mana pasangan saya dan mana anak-anak saya? Lalu Allah Ta'ala pun mengurniakan kekeluargaan dia, akan duduk sama-sama dengan dia di dalam syurga Allah. Kita akan bertemu dan akan duduk dengan keluarga kita di dalam syurga yang sama. Apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajaran dia dekat sini. Penghuni syurga sifatnya di dunia adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Biasa sifat manusia dekat dunia ni tuan-tuan, bila dia dapat, dia ada kerja bagus, dia ada jawatan bagus, dia ada kehidupan berkeluarga, dia isteri ada anak-anak, dia lupa dah mak ayah dia. Dia lupa dah adik-beradik. Lantaklah, biarlah dia orang ni, kita dah hidup saya okey dah, okey lah. Sebenarnya penghuni syurga tak macam tu. Dekat dunia lagi dia dah mula ada ciri-ciri penghuni syurga, iaitu macam mana pun berjaya dekat dunia tuan-tuan, dia tak akan lepaskan tanggungjawab dia dengan keluarga dia. Mak ayah dia ambil berat, adik-beradik dia ambil berat, siapa-siapa yang berkaitan dengan keluarga dia, dia akan ambil berat. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita satu hadis. Nabi kata apa? Kafa bimar'in ithman. Cukuplah seseorang mukmin itu dikira berdosa, an yudayyi' man yakut, iaitu dia dia melalaikan orang yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Maksudnya kalau dia beribadah, dia fikir dia je. Dia tak peduli isteri dia macam mana, dia tak peduli anak-anak dia macam mana, dia tak peduli orang yang duduk bawah tanggungjawab dia macam mana. Kamu beramal ikut awak lah, sebab nak kata sporting kan, ikut awak lah. Anak nak buat apa, buatlah. Ayah sporting, yang penting ayah beribadah. Kadang-kadang kita tengok macam tu kan, ayah sungguh-sungguh nampak orang ibadah, tapi anak-anak dipedulikan je. Isteri peduli lah, biarlah ikut dia lah, dah besar, pada pandai dia lah. Tak, orang mukmin tak seperti itu. Orang mukmin dia jaga diri dia dan keluarga dia daripada azab api neraka. Kan Allah Ta'ala sebut, Allah perintahkan orang mukmin, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Okey. Jadi sebab itu lepas Allah cerita tentang nikmat individu, Allah Ta'ala bawa cerita tentang nikmat keluarga. Sebab penghuni syurga dia tidak akan melupakan ahli keluarga yang lain. Okey, dia tak akan lupakan pasangan dia, dia tak akan lupakan anak-anak dia. Macam mana pun sibuk kerja tuan-tuan, jangan lupa tanggungjawab kita. Siapa? Pada mak ayah kita. Selalu call tuan-tuan. Selalu pergi ziarah. Kita sibuk kerja macam mana pun, mesyuarat, pergi outstation mana pun, jangan lupa pada tanggungjawab pada isteri dan anak-anak kita. Tak apa, saya ada isteri, anak-anak saya okey je. Betul, tapi jangan lupa tanggungjawab kita tu. Itu tanggungjawab kita. Macam mana perasaan isteri kita, macam mana perasaan anak-anak kita, semuanya duduk di bawah tanggungjawab kita. Jadi orang mukmin sifat dia tidak melalaikan apa yang dia pikul sebagai tanggungjawab. Okey. Baik. Kita tengok ayat 21. Allah Ta'ala sebut,
Allah tambah lagi nikmat dekat sini, kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka daripada zuriat mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpunkan mereka dengan zuriat-zuriat mereka. Tuan-tuan perhatikan dekat situ ada dua perkataan zuriat. Pertama zurriyatuhum, satu lagi zurriyatahum. Nampak tak tuan-tuan? Perasan kan? Ada dua kalimah zuriat dekat situ. Pertama beza dia iaitu pada perkataan huruf ta tu, zurriyatuhum. Satu lagi zurriyatahum, ada huruf ta baris atas, sebelum tu ta baris depan. Pada perkataan zurriyatuhum, perkataan yang pertama, zuriat kat situ adalah merujuk kepada kita dan ke bawah. Kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, siapa sajalah yang ke bawah tu, itu namanya zurriyatuhum. Zurriyatahum adalah merujuk kepada yang ke atas. Kita, bapa kita, datuk kita, moyang kita dan yang atas. Okey. Maksudnya Allah akan himpunkan di dalam syurga tu nanti dalam bentuk keluarga besar. Puas hati tuan-tuan, puas hati. Kita akan duduk bersama dengan ahli keluarga kita. Semuanya akan dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tengoklah kalau kita balik beraya macam ni tuan-tuan. Masa berbuka tu makan biasa-biasa tuan-tuan, tapi puas hati tak? Oh seronok lah. Sebab apa? Mak tu dapat tengok anak dia, dapat tengok cucu dia. Kita dah raya tu, malas nak balik KL lah. Sebab apa? Puas suka lah duduk kampung. Nak kata makan best ke? Tak best pun. Kadang duduk kampung, rumah berapa bilik je pun. Tapi sebab anak cucu ramai, tidur pun mana-mana je. Tapi seronok. Seronok tu sebab kita duduk bersama dengan keluarga kita. Allah akan berikan nikmat macam tu kepada penghuni syurga. Tapi lagi special, semua orang dapat nikmat individu. Kekayaan ada, kepuasan ada, hidup berpasangan ada, jodoh, semua Allah komplitkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Okey? Jadi dekat situ tuan-tuan, keyword dia Allah menggunakan perkataan alhaqna bihim. Alhaqna bihim, okey? Iaitu semuanya akan berhimpun, berkumpul bersama dengan ahli keluarga. Kita boleh katalah kat sini adalah hari raya tuan-tuan. Hari raya lah. Semua orang berhimpun bersama dengan keluarga masing-masing. Baik, kemudian tuan-tuan Allah kata apa lagi? Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kata Allah. Dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kami kurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Maksudnya dalam ahli keluarga kita mungkin kita akan tanya, oh kalau saya ni buat amal, bapa saya ni memang tok syekh lah, tok guru dekat kampung ni mengajar. Saya ni biasa-biasa je amal, boleh ke saya duduk syurga dengan ayah saya? Jawapannya boleh. Memang boleh. Jawapannya boleh. Ayah kita duduk syurga yang paling atas, kita masuk syurga yang paling bawah. Adakah saya akan naik syurga bersama dengan ayah saya? Ya. Kita akan naik syurga yang tertinggi bersama dengan ayah kita. Siapa sahaja tuan-tuan, daripada kalangan ahli keluarga kita, dia duduk syurga yang paling atas, kita duduk syurga bawah, kita akan dinaikkan ke syurga yang atas. Inilah dalilnya. Dan ini juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Hurairah, riwayat Ahmad. Hadis ini sahih tuan-tuan. Apa dia Nabi kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha la yarfa' daraja li'abdis salih fil jannah." Di dalam syurga Allah ada orang saleh ni, hamba Allah yang saleh dalam syurga ni, Allah akan angkat darjat dia. Dia duduk syurga, tiba-tiba Allah angkat darjat dia. Duduk syurga yang lebih baik. Naik lagi darjat dia, duduk syurga lagi baik. Kemudian naik lagi, duduk syurga yang lebih baik. Lalu hamba ni tanya pada Allah, "Ya Rabbi, innali hadhih," dia kata, "Wahai Tuhanku, ni nikmat apa ni? Saya dah berhenti beramal, saya dah mati dah. Kenapa saya makin lama makin dapat nikmat, makin lama makin tinggi syurga saya?" Fayaqulu, maka Allah jawab apa? Bi istighfari waladika laka. Ini adalah istighfar anak kamu kepada kamu. Kita nak bantu ibu bapa kita di hari akhirat tuan-tuan. Dekat dunia ni perbanyakkanlah memohon pengampunan kepada mereka. Sebab memohon pengampunan untuk ibu bapa ni mengangkat darjat mereka di dalam syurga Allah. Ini disebut dalam hadis tuan-tuan. Maksudnya kita doakan, ya Allah ampunilah mak ayah saya ni. Setiap kali solat kita doakan.
Ada waktu-waktu terluang, kita doakan. Ada waktu-waktu mustajab, doalah. Kita pergi haji umrah, doalah. Dia membantu ibu bapa kita duduk syurga yang paling atas. Makin lama makin naik. Dan benda tu tuan-tuan menguntungkan kita. Kita masuk di hari akhirat nanti, kita akan berhimpun dengan ibu bapa kita juga. Okey. Dekat sini tuan-tuan, dua-dua untung. Mak bapak untung, anak pun untung. Kenapa kita boleh doakan pengampunan untuk ibu bapa dan ibu bapa boleh naik darjat dia? Sebab kita kena ingat, anak ni dia jadi saleh sebab adalah didikan ibu bapa. Dalam bahasa bisnes kita kata ni return on investment lah. Apa yang mak bapak telah laburkan untuk besarkan anak dia jadi saleh, akhirnya dapat. Anak tu besar jadi saleh. Jadi semua amal anak ni menjadi pahala tak pada ibu bapa? Mestilah jadi pahala. Itulah ROI dia. Berbaloi lah untuk ayah dan ibu dia. Sebab itu Nabi bagi tahu, anak ni beramal saleh, bapa dapat amal. Bapa dapat pahala. Dan bila kita masuk syurga pula, kita tak kata, "Oh, macam itu best lah ayah. Ayah saya beramal, ayah dapat pahala." Rupa-rupanya kita terlupa. Kita meninggal nanti, kita pun dapat apa yang kita buat. Sebab kita akan berhimpun dengan mereka di dalam syurga Allah. Kita kata serampang dua mata lah beramal ni. Ayah kita dapat amal yang kita lakukan dan kita pun dapat amal yang kita lakukan. Okay, semua orang akan duduk bersama dengan ahli keluarga masing-masing. Okay. Sebab itu tuan-tuan, bagi yang dah bernikah kan ataupun yang membujang, kita hidup berkeluarga ni, alang-alang hidup berkeluarga, hidup-hidup dah berkahwin ni tuan-tuan, biarlah berkeluarga dan berkahwin sampai ke syurga Allah. Biar sampai ke hari akhirat. Baik, ayat 21 lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Kullum ri'im bima kasaba rahin, kata Allah. Kullum ri'im bima kasaba rahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia itu akan terikat dengan amal yang mereka lakukan. Okey, setiap manusia itu akan terikat dengan amal yang mereka lakukan. Tuan-tuan perhatikan perkataan rahin. Rahin dekat situ tuan-tuan kita boleh terjemahkan sebagai pajakan. Sebab itu kita kata ar-rahnu kan? Rahnu. Rahin dekat situ adalah pajakan. Okey, kalau dalam hidup dunia ni pajakan kita emas lah. Tapi untuk hidup beragama dekat dunia ni, pajakan kita adalah diri kita sendiri. Macam mana kita nak duduk bersama dengan keluarga kita dalam syurga Allah? Tuan-tuan kena pastikan masing-masing dapat boarding pass dulu. Jangan kita tengok, kalau macam tu best lah, tak payah beramal lah kita. Duduk relax-relax, mak ayah kita dah beramal, nanti dia tarik kita masuk syurga. Oh, tak macam tu tuan-tuan. Semua orang kena pastikan dia ada tiket ke syurga dulu. Masuk syurga dulu. Lepas tu, kita baru boleh naik dengan rahmat Allah tu, masuk ke dalam syurga bersama dengan ibu bapa kita. Okay? Selagi kita tak dapat tiket tu, minta maaf lah, tak dapat. Saya bagi contoh gambaran tuan-tuan, kalau kita nak masuk flight lah. Mak ayah kita beli tiket business class. Kita ambil economy class. Oh, saya boleh tak saya nak duduk dengan mak ayah saya? Kat dunia tak dapat lah. Minta-minta tak dapat lah. Awak nak, awak kena belilah tiket. Kan? Tapi nak bayangkan tuan-tuan, kalau lah dia kata, boleh. Awak, sebab mak ayah awak ada dekat business class, awak duduk economy, ni kosong ni, naiklah. Tak apalah, saya upgrade awak punya seat masuk ke business class. Tapi boleh ke keluarga kita, dia ni tak ada tiket, dia lupa beli. Tak pun kita tak beli, tapi bapak saya beli business class, boleh tak bawa dia ni? Minta maaf lah, memang tak dapat lah. Yang penting mesti ada boarding pass masing-masing, mesti ada tiket masing-masing. Barulah dapat nikmat upgrade syurga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau tak, minta maaf, memang takkan dapat. Jadi semua orang mukmin bertanggungjawab pada diri masing-masing. Okay, kita kena pastikan kita selamat masuk ke syurga Allah, dan lepas itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kemudian tuan-tuan, lepas nikmat bersama keluarga, kalau kita dekat dunia tuan-tuan, lepas duduk dengan keluarga kita, berhimpun, reunion dengan keluarga, apa kita buat? Selalu tuan-tuan, lepas kita buat reunion dengan keluarga kita, apa aktiviti masa reunion? Kita balik jumpa mak ayah kita hujung minggu kan, balik kampung ke apa kita buat? Jangan malu-malu lah cakap. Sembang lagi? Gros senda. Okey betul lagi. Makan-makan. Semua yang tuan-tuan sebut tu semua ada ayat lepas ni. Ngobrol-ngobrol lah, sembang-sembang.
gurau-gurau, makan-makan, semuanya Allah beri tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok Pertama Allah Ta'ala sebut ayat 22, 23. Allah Ta'ala sebut ada nikmat makan dan ada nikmat minum. Benda ni penting kan? Kita bayangkan balik rumah mak ayah kita, jumpa adik-beradik semua berhimpun tuan-tuan, tak ada makan-makan. Tak cukup kita punya syarat berhimpun ni. Makan minum wajib ada. Wajib mesti ada tuan-tuan, mesti nak makan-makan. Tak makan dekat rumah, makan dekat luar. Allah Ta'ala sebut, bila semua orang dah berhimpun di syurga Allah Ta'ala ni, benda yang Allah beri apa? Tengok. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun, kata Allah. Nikmat pertama, wa amdadnahum bifakihatin. Kami akan melipat gandakan buah-buahan bagi mereka. Okey, tuan-tuan perhatikan dulu. Perkataan wa amdadnahum, kami akan bertambah, menambah ataupun melipat gandakan bifakihah, iaitu buah-buahan. Tuan-tuan tak rasa pelik terjemahan dia? Buah-buahan tu Allah kata kami tambahkan ataupun kami lipat gandakan. Apa maksudnya tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan tengok ayat 22 tu perkataan fakihah. Dengan ayat 18 perkataan fakihin. Perhatikan. Sama kan? Sama tak? Fakihah, jangan cakap lah ustaz tu tarbang butah, yang tu yanun, itu saya tahulah tuan-tuan. Tapi perkataan dia sama kan? Fakihah dengan fakihin. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, buah-buahan apa tuan-tuan dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, buah-buahan. Okey. Dalam bahasa Arab, buah-buahan ni disebut sebagai al-fawakih. Tapi di dalam syurga Allah, buah-buahan tak disebut fawakih. Disebut sebagai fakihah. Fakihah. Kenapa tuan-tuan? Tengok fakihah kat sini tuan-tuan dengan perkataan fakihin sama. Fakihin yang ayat 18 tu diterjemahkan apa? Bersukaria, bergembira, berhibur dan segalanya. Allah menamakan buah-buahan dalam syurga tu dengan nama yang sama dengan perkataan gembira, happy, bersukaria dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Tengok dekat dunia, buah-buahan yang kita makan ni semuanya memberikan nilai tambah dari sudut kesihatan. Ada zat A, zat B lah, zat C lah, betul? Makan buah ni tambah kesihatan. Makan buah ni ada kesihatan ni, semua. Dalam syurga tuan-tuan, kesihatan dah tak penting dah. Sebab memang sihat belaka kita. Buah-buahan itu adalah menambah nikmat kegembiraan. Dia bukan menambah lagi kesihatan, dia menambah kegembiraan. Tuan-tuan makan lagi happy tuan-tuan. Lagi hyper, bukan hyper lah, itu anak kita. Makan gula jadi hyper kan. Dia dengan syurga, makan buah tambah lagi nikmat. Sebab itu Allah kata wa amdadnahum. Ikutkan dah puas hati tuan-tuan. Tuan-tuan dah dapat nikmat individu. Tuan-tuan dah dapat nikmat berkeluarga. Apa lagi nikmat tuan-tuan? Makan tu tambah lagi nikmat. Tuan-tuan makan lagi happy tuan-tuan. Bila hati gembira tuan-tuan, wajah lagi berseri kan? Sebab orang yang happy ni dia akan terselah pada wajah dia, kegembiraan dia. Mana ada orang muka masam, ji kenapa pergi happy masam ni? Happy ni. Pelik. Mestilah orang happy wajahnya menyelah. Jadi dia makan tambah nikmat, tambah kegembiraan, tambah keseronokan di dalam syurga Allah. Okey, sebab itu Allah gunakan perkataan fakihah. Lalu Allah kata apa lagi? Walahmim mimma yashtahun. Dan dia akan makan daging yang dia syahwatkan. Daging yang dia syahwatkan. Syahwat ini kalau perkataan kita nampak macam negatif lah. Yashtahun ni tuan-tuan yang dia inginkan. Apa daging-daging yang kalau dekat dunia ni yang mahal-mahal, macam-macam jenis lah, A5 lah, Wagyu lah, itulah ini, macam-macam lah tuan-tuan. Semuanya itu lebih lagi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lebih lagi lah. Allah Taala boleh beri lebih daripada tu. Saya ingat tuan-tuan, ada satu hadis yang disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Bila Nabi sampai ke Madinah tuan-tuan, Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi yang paling alim daripada kalangan Yahudi di Madinah. Dia tanya pada Nabi SAW. Dia nak pastikan Nabi ni adalah Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau benar kau Nabi dan Rasul, kau mesti boleh jawab 3 soalan. Kau mesti boleh jawab 3 soalan ni. Sebab kalau dia bukan Rasul, dia takkan boleh jawab. Salah satu daripada soalan yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam ni apa? Dia kata, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga Allah? Makanan pertama tuan-tuan. Makanan pertama. Bukan makanan dalam syurga. Makanan dalam syurga macam-macam. Buah-buahan ada, itu ada, ini ada. Dia kata makanan pertama yang dimakan oleh penghuni syurga Allah. Apa tuan-tuan? Kurma? Anggur? Okey, lagi?
Zaitun. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga Allah adalah daging hati ikan paus. Itu disebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan. Sebab itu Abdullah bin Salam ni akhirnya dia memeluk Islam, dan dialah yang riwayatkan satu hadis daripada Nabi, yang dia kata bila Nabi sampai Madinah, Nabi sebut satu hadis yang paling masyhur. Nabi kata, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Apa lagi? Wasilul arham wa sallu bil lail wan nasi niyam yadkhulul jannah bis salam. Dialah perawi hadis tu, tuan-tuan. Dia ni orang Yahudi yang paling alim di kota Madinah, akhirnya masuk Islam dengan Nabi SAW. Sebab dia tanya 3 soalan tu dan Nabi jawab, dan dia mengakui itulah sifat kerasulan. Kalau dia bukan rasul, dia tak boleh jawab lah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, saya tak bacalah syarah kepada hadis tu, tapi saya membayangkan macam inilah. Rare lah makanan tu, tuan-tuan. Dati kampau. Tuan-tuan boleh google lah. Tuan-tuan boleh google hadis tu. Tuan-tuan boleh jumpa lah. Okey? Baik. Okey, sekarang ni disebutkan nikmat makanan dan nikmat daging lah. Buah-buahan, makanan daging ni yang akan tambah lagi kenikmatan bagi penghuni syurga Allah. Tak cukup dengan tu, tuan-tuan, Allah sebut lagi, yatanaza'una fiha ka'sal la laghwun fiha wala ta'thim. Iaitu akan diberikan kepada penghuni syurga itu lagi, iaitu minuman. Tuan-tuan perhatikan dekat perkataan yatanaza'un. Yatanaza'un ni ada 2 tafsiran. Pertama, iaitu diterjemahkan sebagai mereka dalam keadaan bergurau senda, yatanaza'un. Yang kedua, yatanaza'un itu diterjemahkan sebagai mereka berebut-rebut. Okey, berebut-rebut. Dan kita pun tengoklah, tuan-tuan, bila kita makan dengan keluarga kita, jangan kata keluarga besar, kita makan dengan anak beranak, tuan-tuan. Bila makan dengan anak beranak tu rasa cepat je habis. Kadang tak cukup. Tapi bila makan seorang-seorang, bila nak habis? Jemu makan seorang ni. Sebab kita tak ada nak rebut. Bila makan dengan ramai, apa tak lagi masa kita kecil-kecil dulu makan dengan adik-beradik kan. Semua orang ambil makan. Dia berebut tu, itulah nikmat. Benda itulah momen yang paling seronok. Allah rakamkan dengan perkataan yatanaza'un. Yang itulah yang akan berlaku nanti waktu makan dan minum tu bersama dengan ahli keluarga kita. Makan bertambah nikmat, minum dalam keadaan berebut-rebut. Dan minuman yang mereka rebut tu, tuan-tuan, Allah rakamkan dengan ka'san. Ka'san ni apa, tuan-tuan? Ka'san ni adalah gelas. Gelas yang mengandungi arak. Okay. Bekas minuman dalam syurga ni Allah bahagikan ada 3 jenis. Pertama namanya akwab, yang kedua namanya ibrik, dan ketiga namanya ka'san. Itu bekas minuman, tuan-tuan. Bekas minuman je. Kalau ibu-ibu dia sukalah dengar ni. Bekas minuman dia macam-macam jenis dah. Kita cawan biasa, cawan plastik pun okey kan. Dia tak, dia gelas macam ni ada, bentuk piala ada. Allah Ta'ala sebut, ada gelas yang Allah cipta daripada qawarir. Qawarir ni adalah qawarir min fiddah, iaitu kristal daripada perak. Kalau gelas mahal, tuan-tuan, air yang ceritalah, lagi mahal lah. Itu Allah punya bayangan. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Insan. Okey, Allah Ta'ala sebut dekat sini, tuan-tuan, hidangan yang akan mereka rebut minuman kat situ adalah ka'san, arak. Kenapa arak, tuan-tuan? Ada 2 kat sini. Kita boleh nampak. Pertama, menjadi tradisi orang Arab zaman tu, arak ni adalah simbol kemenangan. Bahkan tentera-tentera dulu, tuan-tuan, yang khususnya daripada Amerika, daripada British kan, kalau dia menang dalam satu peperangan, dia akan ada satu piala besar, dia akan tuang arak, dan dia kemenangan lah. Sampai hari ni pun kalau orang lumba-lumba ke, dia naik podium, arak. Sebab itu satu simbol lah. Itu menjadi tradisi dunia lah, macam itulah. Cuma kita di dunia ni haram lah bagi orang mukmin. Tapi itu bayangan kita. Okey. Bila masuk syurga, tuan-tuan, masing-masing kepuasan, kenikmatan, al-fawzul azim, kejayaan besar. Arak lah. Yang kedua, tuan-tuan, iaitu arak ni kita tak boleh nafikan, dia banyak mudarat. Tapi salah satu kebaikan arak ni, iaitu dia membina emosi. Sebab itu kalau tengok orang yang non-Muslim, kalau dia stres, dia rasa tertekan, minum arak, dia jadi reda, dia lupa masalah dia. Sebab itu salah satu fungsi dia. Jadi penghuni syurga Allah Ta'ala makan tadi tambah nikmat kegembiraan dia, tambah lagi. Kemudian minum air dia pula, tuan-tuan, tambah lagi nikmat, emosi bertambah lagi. Hai, tuan-tuan, hai. Macam itulah Allah Ta'ala bayangkan. Makan minum tu bertambah nikmat. Tapi bezanya arak di syurga Allah, la laghwun, tidak ada yang sia-sia.
fiha di dalamnya wala ta'thim dan tidak menjadi dosa. Tu beza khusus. Dia tak sama macam arak dunia. Okey. Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Pasalnya banyak huraian dekat ayat ni, tapi tak apalah. Kita dah 1.50 nanti lewat pula. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung nanti ayat mungkin ada yang ketiga pula, kita akan jumpa sikit ayat-ayat berkaitan dengan ayat syurga ni. Lepas ni lagi nikmat. Lepas ni lagi nikmat tuan-tuan. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada kesempatan akan datang. Kalau ada rezeki lain, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.